Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah, sedar tak sedar kita telah pun masuk ke 10 akhir Ramadan. Dan ia merupakan antara perkara yang Nabi SAW tidak akan lepaskan peluang selagi mana kita ini diberikan peluang untuk hidup. Tuan-tuan, Nabi SAW disifatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana asyaddun nas ijtihadan fi ashril awakhir min Ramadan. Nabi ini pada 10 akhir Ramadan, Nabi memang sangat kuat usahanya dalam melakukan ibadah. Jadi ada yang berusaha daripada awal Ramadan lagi sampailah akhir Ramadan. Ada yang mula buat 10 akhir Ramadan, dan ada pula yang mengejar hanya nombor-nombor tertentu, iaitu 21, 23, 25, 27, 29. Apa-apa pun kita kena berusaha agar kita dapat malam Al-Qadar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya nak kongsi sedikit dengan masa yang singkat ini firman Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana dalam ayat ini Allah nak didik kita dalam bulan Ramadan sebenarnya. Bahkan dalam hidup kita, bukan saja Ramadan, dalam hidup kita. Ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim, dalam surah An-Nur ayat 37. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Ada 4 prinsip hidup manusia ni, tuan-tuan. Pertama, jangan sekali-kali kita lalai dan alpa dengan harta dan kekayaan yang kita kejar. Nak kaya silakan, tak ada, Islam tak pernah menghalang kita untuk kaya. Bila tuan-tuan kaya, banyak benda kita boleh buat. Kita boleh memperbanyakkan tabung-tabung dekat masjid dan surau. Kita boleh berwakaf. Kita boleh buat apa saja dengan duit itu untuk sampai ke akhirat. Sebab Nabi sebut, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia untuk sampai ke akhirat. Jadi oleh sebab itu, bila kita kejar kekayaan, bila kita bekerja, jangan sampai kita alpa. Ramadan, alhamdulillah, dia ajar kita untuk alert, aware. Dengan apa? Dengan waktu-waktu wajib semayang. Kita diajar untuk jaga waktu subuh. Perasan tak? Selalunya kalau tak masuk Ramadan, kadang-kadang orang tak tahu subuh masuk berapa. Apa yang pasti, semayang subuh itu 6.35. Okey lah, semayang lah juga. Tapi hari ni tak. Orang tahu masuk waktu subuh. Satu hari berapa waktu semayang? Semayang fardu. 1 waktu, 5 waktu, 4 waktu, 3 waktu, 2 waktu, 1 waktu. Tuan-tuan tahu tak, daripada 10,000 tu yang jawab, yang kita boleh pakai dia punya data, 7,000 lebih, 7,400 lebih. Daripada 7,400 lebih itu, yang jawab, tuan-tuan perempuan, jawab semayang 25%. Maknanya tuan-tuan tolak 7,000 tu, tolak 25%, itu yang semayang 5 waktu penuh. Bakinya tak komplit. 4 waktu. Ada yang 3 waktu, ada yang 2 waktu. Tapi bagusnya dia sedih masjid itu. Maknanya sekurang-kurangnya dia ada iman. Nampak tak? Yang bahaya ni dah lah tak semayang, tak suka pula masjid pula. Itu bahaya. Jadi itu sebab orang Islam ni dia kena jaga 5 waktu semayang. Kena jaga agar kita ini dipelihara oleh Allah Azza wa Jalla. Itu 2. Sebab sekarang ni tuan-tuan, bila buka puasa, kalau ni kat mall penuh orang buka puasa. Yang kurang kat masjid 15 terakhir ni sebab dia orang ni, dia maghrib isyak pergi beli barang. Dia akan tahajud atau sembahyang tarawih pukul 2 pagi insya-Allah. Baik sangka lah. Kan? Baik sangka. Dia sembahyang tahajud lepas tu. Sebab sekarang ni semua masjid seluruh Malaysia, saya baru pergi Terengganu baru ni, dia orang pun cakap benda sama. Kali ni ustaz saya nampak macam masjid tak berapa nak meriah sangat macam tahun-tahun sebelum PKP. Adakah mereka takut? Saya rasa tak takut, sebab mall dah penuh. Kalau Kibangi Central tu penuh, parking tak ada. Pelik. Yang perempuan cari tudung, yang lelaki cari kurta. Pukul 11 malam tak jumpa lagi. Masih sa'i.
Sekarang tu kawan-kawan saya kat Mekah ni letih bawa balik sa'i. Kata-kata kat Malaysia pun teruk orang sa'i sekarang ni. Tawaf bukan saja 17 kali. Tak jumpa lagi tudung yang diperlukan. Sambung pula sa'i esok, tuan-tuan. Tapi nak bagi tahu, kita orang Islam macam mana pun berada, semayanglah di mana-mana pun. Sekarang ni mungkin orang kata nak masuk takut ramai orang kan. Semayanglah, bawa sejadah kena kereta, semayang dekat kapak, tak ada masalah. Yang penting kau semayang, jangan tak semayang. Tu nombor 2. Orang Islam jangan tinggal semayang. Nombor 3, wa ita'i zakat. Ingat, bulan Ramadan dia ajar kita perhatian terhadap zakat. Nak cakap ni sebab apa? Sekarang mahu orang sedar KWSP wajib bayar zakat. Wajib. Bila simpanan lebih daripada total dalam tu lebih 20,000 ke atas, dibawa keluar. Sebab sekarang ni ada yang keluar. Semalam baru saya jumpa kawan saya pergi buka puasa, Datin dia bagi tahu kawan dia bawa keluar KWSP 10,000. Keluar je terus beratur dekat pavilion butik Gucci. Elok je keluar. Zakat kena keluar lah, kena. Ni tadi ada sahabat kita, dia bawa keluar. Kebetulan dia pun ada duit dalam KWSP dia, 85,000 dia bawa keluar. Dia tanya, dia kena keluar zakat. Saya kata kena keluar zakat lah, sebab dah simpan nama dah dalam tu KWSP. Jadi kita bayar je zakat. Jangan risau, zakat tu wajib. Sekarang ni isu dia negeri Selangor ni, ada sepatut 2021 baru-baru ni yang patut bayar zakat 1.3 juta orang kena bayar zakat. Tapi yang bayar hanya 300,000 je. 1 juta lagi tak dapat dikesan oleh radar. Kemana mereka bayar? Tu yang kalau boleh kita bayar. Bukti je, bila kena LHDN, masa tu baru orang tanya, boleh tak kita bayar zakat backdated? Mana boleh lah. Dia orang ni bayar zakat sebab nak tolak LHDN ni. Bang, bayar bang. Zakat kena bayar, itu wajib. LHDN pun wajib. Tapi kalau awak dah bayar LHDN zakat, awak boleh tolak LHDN. Kan senang tu. Tapi masalah sekarang ni dia tak nampak benda tu. Oleh sebab itu, tuan-tuan, kena beringat, zakat itu wajib. Zakat simpanan wajib, zakat harta wajib. Jadi orang Islam dia akan ingat 3 benda ni. Pertama, dia tidak lalai dengan kekayaan yang dia ada. Yang kedua, dia tak tinggal semayang. Nombor 3, dia akan pastikan zakat dia bayar. Ini penting. Zakat ni banyak. Nombor 4, ini penting. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Orang Islam ni akan selalu takut bila saat kematian kau sampai. Baru 3 hari lepas sahabat saya kena. Saya pun terkejut, dia masuk hospital mengejut. Tuan-tuan tahu tak, dia ni sihat walafiat, orang yang aktif, main golf apa semua, sihat walafiat, badan sihat. Pukul 2 petang 3 hari lepas nak buang air kecil, sakit Tuhan dia tahu. Dia buang air kecil, dia tekan dia keluar air kencing, bukan keluar air kencing, keluar darah. Dah lah keluar darah, sakit tu. Dia menjerit, kebetulan entah macam mana ada rezeki dalam rumah dia tu, ada dekat apa? Dekat rumah dia tu ada pampers orang tua. Arwah ayah dia punya pakai itu bawa naik kereta tu pergi ke hospital. Pergi ke Prince Court. On the way pergi, tuan-tuan, sakit dia Tuhan dia tahu. Bila sampai, apa doktor buat? Doktor cuci dulu dia punya pampers. Dalam pampers penuh dengan darah, keluar melalui pundi kecil. Doktor buat CT scan, buat itu, buat ini semua. Doktor suspect 70% adalah kanser. Cuma nak confirm, pagi kemarin pukul 7 buat pembedahan untuk ambil sel. Semalam keluar keputusan kanser tahap 4. Tengok, kita tak tahu bila kita pergi, tuan-tuan. Dia tak pergi lagi, tapi bila kanser tahap 4, tuan-tuan, kita, hanya Allah saja yang tahu macam mana perasaan orang itu. Terus keluar dalam mulut dia. Tak lama dah saya ustaz, tak lama dah. Jarang orang apa bila sebut kanser tahap 4, alhamdulillah, sempat lagi lah aku pergi kelab malam. Sempat lagi aku buat maksiat. Tak ada. Terus fikir dah, hutang saya nak kena bayar habis. Saya nak buat wasiat. Panggil peguam nak buat wasiat. Panggil orang tu nak bagikan semua hutang-hutang, apa ni, dia punya saham-saham semua nak selesaikan. Sebab apa? Dia dah tahu saat dia nak sampai.
Kanser. Tahap 4 ni bukan main-main. Darah dah keluar, masih keluar ni. Jadi oleh sebab itu tuan-tuan, orang beriman ni dia akan ingat 4 perkara ini, nak jadi orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Ramadan ajar 4 benda ni. Sebab kita selalu sebut Ramadan terakhirku, Ramadan terakhirku, Ramadan terakhirku. Datuk Seri Hasanuddin Al-Hafiz, dia pergi ceramah dekat Seremban, tajuk dia Ramadan terakhirku. Esok Allah ambil umur ni. Siapa sangka? Itu sebabnya tuan-tuan yang dirahmati Allah, Ramadan dia mengajar kita untuk taat kepada Allah Azza wa Jalla. Daripada situlah Ramadan dia melahirkan 3 generasi. Pertama, bila ada 4 sifat tu, dia akan lahirkan 3 generasi. Pertama, kata Muhammad Abdul, dia akan melahirkan, dia panggil Jil Al-Madani. Dia akan melahirkan generasi yang mempunyai pemikiran yang hebat dalam membangunkan sebuah negara. Tu, kalau 4 perkara ni ada, kau boleh buat macam-macam untuk negara. Kalau bekerja kau boleh membangunkan negara. Kalau orang macam tu, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah, dia kerja kuat, cari bisnes kuat-kuat, kaya raya, dia boleh bantu negara, boleh bantu Islam. Tu hebat. Tan Sri Syed Mukhtar Al-Bukhari, tuan-tuan tengok kekayaan dia apa dia buat. Selain dia membantu anak orang Islam kerja, bagi gaji besar-besar, dan dia buat sekolah, buat masjid seluruh dunia, tuan-tuan. Itu sebabnya kita bangga bila ada orang Islam kita kaya. Tengok, daripada Ramadan dia mengajar kita melahir generasi madani yang memikirkan macam mana aku nak mantapkan ekonomi negara kita. Itu penting. Bila negara okey, wakaf okey, zakat akan okey, segala-galanya akan okey. Bisnes anak-anak orang Islam kita akan okey. Kita akan fikir, bila orang tu dah sampai tahap, dia akan fikir macam mana kita nak buka peluang bisnes orang Islam. Macam mana nak buka peluang? Dia akan fikir, kalau kita buat bisnes ni, macam mana kita boleh bantu? Apa yang kita boleh bantu? Apa boleh bantu? Dia akan fikir ke arah itu. Itu yang berlaku pada Abdul Rahman bin Auf. Kekayaan yang dia dapat, disalurkan kepada pembangunan Al-Madinah Al-Munawwarah. Itu yang pertama. Nombor 2, dia melahirkan generasi apa? Jil Musyahidin. Dia melahirkan generasi yang bersungguh-sungguh buat kerja. Ramadan, tuan-tuan tengok, bersungguh-sungguh orang kerja semayang malam. Ni 10 akhir Ramadan, semua saling kejut-kejut. Pukul 3 pagi semua dah check in dah. Check in. Macam mana? Semayang dah semua dalam grup. Yang ni kata alhamdulillah dah dapat 4 rakaat. Yang ni 7 rakaat, yang ni 8 rakaat. Oh, semua suka. Baca Quran, bekerja-kerja untuk khatam. Bekerja-kerja untuk khatam. Yang ni dah khatam sekali, yang ni khatam 2 kali, yang ni pula dengar khatam 2 kali, tak boleh terima, aku nak khatam 3 kali. Masya-Allah. Berebut-rebut, itu dipanggil ijtihad. Mujtahidin yang bersungguh-sungguh beribadat pada bulan Ramadan. Sama juga orang nak berjaya, dia kena bersungguh-sungguh. Dia tak boleh main-main, tuan-tuan. Kita orang Islam kalau nak bisnes dah sungguh-sungguh. Macam contoh sekarang ni bulan Ramadan kan, ramai orang komplain beli kuih tak sedap. Kenapa jadi dia? Saya tak komplain, tapi tak kena lah. Beli kari pap oksigen bau ni. Kari pap itu khusus untuk orang yang kena COVID. Dia naikkan oksigen dalam tubuh. Mau tak aku beli 100 biji bagi kat staff, 50 ke 60 daripada ni angin semata-mata. Mula-mula makan ingatkan, oh baik sangka, mungkin tersilap. Kali kedua makan kosong juga, sebab dalam satu kotak tu ada 3. Tuan-tuan, kadang-kadang beringat Allah nak uji kita. Baru ni saya pergi ceramah dekat satu masjid, dia masjid order dekat kerabu, nasi kerabu. Masjid order, dia bayar cash lah. Betul kan? Bang, bila masjid dah bagi projek, ambil lah, buatlah betul-betul. Bayangkan masa kami nak makan, saya makan, biasalah lepas tarawih tu ada more sikit. Hari ni ada more ke? Aduh, macam ni boleh gemuk lah Ustaz. Saya makanlah sikit. Bila baru makan sikit, orang depan kata, Ustaz, sok. Kenapa? Rasa macam basi tu Ustaz. Rupa nasi kerabu sudah basi. Dia buat masa bila saya tak tahulah. Sebab nasi kerabu ni kalau dia nak buat betul-betul, dia kena asingkan yang daun-daun tu kan. Dia panggil apa?
Apa? Ulam dia kena asingkan. Ni dia masuk sekali Islam, dia masuk sekali dengan kelapa, lepas tu bubuh dengan budu sebagai. Tutup, mungkin panas-panas dia tutup. Basi bang, 300 bungkus. Kenapa dia begitu? Tak ada ilmu. Kita buat tak sungguh-sungguh. Rasa-rasa AJK akan ambil tak? Masa tu juga benda hari kata tak boleh ambil dah dengan kakak ni, mengarut kakak ni. Dah habis rezeki. Itu sebabnya buat kerja sungguh-sungguh. Bulan Ramadan dia ajar kita sungguh-sungguh. Nak dapat Ramadan, nak dapat Lailatul Qadar, kau kerja sungguh-sungguh. Itu sebab Nabi disifatkan sangat bersungguh-sungguh nak dapatkan malam Al-Qadar. Begitulah juga kita nak bisnes, buatlah sungguh-sungguh. Tengok Chef Amar. Orang tu marah Chef Amar. Saya kenal Chef Amar tu. Bukan sebab dia jamu saya. Dia tak pernah jamu saya lah. Tapi saya pernah makan dia punya masakan masa dekat TV Hijrah. Memang sedap sungguh. Dia buat nasi Arab memang rasa Arab. Masalah setengah orang ni buat nasi Arab, dia pandai-pandai tukar resepi. Siapa ajar dia? Buat nasi Arab makan dengan dalca. Itu dah nasi biryani. Nasi Arab dia kena makan dengan sambal dia tu. Sambal masam, sambal sama tomato dia. Itulah nasi Arab. Kau pergilah negara Arab. Pergi Yaman. Yaman yang buat nasi Arab ni. Apa nama nasi mendi, nasi maklubah, dia punya lauk adalah kuah tu tadi. Apa nama sambal tu, sambal merah tu, tomato. Bang, itulah makanan. Ni pandai-pandai bubuh kari pula. Itu yang tak jadi orang Arab pergi. Ni nasi, bukan nasi Arab, ni nasi bagali. Ini nasi apa nama nasi tu dah tak jadi lain dah. Jangan ubah-ubah. Chef Amar dia buat macam tu. Jadi kenapa kita nak sakit hati tadi? Dia buat kerja sungguh-sungguh. Telur betul-betul terbang. Suruh terbang. Mana terbang tu? Tak apalah, yang penting sedap. Orang budak-budak muda yang main. Dia review terus. Letak depan. Ni ramai yang kata mahal. Aku memang beli mahal lah juga. Memang mahal lah dia kata. Video ni memang mahal lah. Tapi aku nak review kat korang. Budak-budak muda yang tengok ratusan ribu tuan-tuan. Ratusan ribu. Makan nasi. Nasi okey. Sedap lah. Dia pun ambil telur. Oh, telur dia rasa sedap. Telur lain lah. Rasa lain lah. Merah-merah tu okey. Pun dia ambil apa nama lamcheng. Lamcheng. Apa? Lamcheng. Apa? Lamcheng. Lamcheng yang besar tu. Ustaz Lah Khairi pun jual juga. Lamcheng RM30. RM30 besar tu. Dia pun lamcheng sekali dengan nasi. Dia picit masuk. Woi, sedap weh. Korang kena try weh. Tu budak-budak muda. Macam tu orang tu. Ini jual lamcheng. Pula tak cabut. Buatlah betul-betul. Siapa nak makan? Memang ada dah orang hantar ke rumah saya. Dia suruh saya promo. Tak boleh nak promo. Saya pakai pisau patah. Buatlah betul-betul rebuh, betul-betul bagi elok kan. Ni tak. Tu sebabnya tuan-tuan, kena buat sungguh-sungguh. Baru ni orang hantar samprit rumah saya. Saya suka makan samprit. Jadi kalau tuan-tuan nak bagi hadiah, samprit. Tak payah yang lain, aku tak makan yang lain. Samprit sebab saya daripada kecil suka samprit. Nenek saya dia suka buat samprit tu, yang saya suka samprit tu. Samprit ni tuan-tuan, dia bila masuk mulut dia cair tau. Hanya raja samprit je tau. Betul kak? Jangan gurau-gurau. Tu Samsul Debat punya mak buat. Tu jadi. Saya beli kan dia. Beli kotak-kotak bagi kat orang hadiah. Memang sedap tu. Mak dia buat. Tapi kena order tu. Payah. Terlalu laku kat Negeri Sembilan. Masuk mulut cair. Baru ni dia hantar, dia suruh promo. Dia bagi dua bekas samprit. Saya tengok, keluar dia kan. Lap. Terima kasih. Masuk mulut. Kerup. Macam biskut King Kratos. Itu bukan tuan-tuan. Itu bukan semprit. Itu sembelit. Buat betul-betul. Kena ada ilmu tu. Ijtihad. Nak bisnes, buat betul-betul. Nak kerja betul-betul. Baru kita akan berjaya. Yang terakhir tuan-tuan dan puan, Ramadan diajar begitu. Istiqamah. Ni penting. Ramadan diajar istiqamah. Fastaqim kama umir. Istiqamah dengan apa yang kau buat. Ni Ramadan. Diajar kita istiqamah. Dalam hidup kita kena istiqamah. Kalau kau semayang malam, istiqamah sampai bila-bila, sampai mati. Tok Guru ni Aziz Ni'mat, berapa kali dia tinggal semayang malam? Kita Ramadan dia semayang tahajud. Hari-hari lain tak semayang. Sayanglah.
Istiqamah dengan apa yang kita buat. Tahajud kita teruskan, baca Quran teruskan. Sekarang ni kita khatam 2 kali. Bulan seterusnya sama juga. Kalau boleh khatam 2 kali. Kalau tak mampu, sekali. Sebab Ramadan memang kita lebihkan. Imam Syafi'i dia lebihkan 30 jadi 60 kali khatam. Imam Abu Hanifah An-Nu'man 30 jadi 60 kali khatam. Imam Al-Bukhari 52 kali khatam. Dia tambah. Lepas tu lepas bulan Ramadan dia balik kepada asalnya. Mungkin 20 kali, mungkin 30 kali khatam Al-Quran. Jadi kita buatlah apa yang termampu. Dan yang paling penting, istiqamah datang masjid ni. Nah, masjid ni tuan-tuan, kalau macam ni kita boleh datang ramai pada bulan Ramadan. Lepas Ramadan apa bezanya? Nah, apa beza? Maknanya kalau lepas Ramadan kita boleh datang macam ni, memang hebatlah. Ni masjid Bukit Pucung. Tuan-tuan, kena ramaikan. Bawah ni ada kedai-kedai makan kan, tuan-tuan? Kadang-kadang bila saya datang kan, banyak kereta. Saya kata, Masya Allah, orang Bukit Pucung dah insaf. Saya tertipu. Rupanya kereta parking kedai makan, bukan dekat surau. Dah terbalik. Tuan-tuan, jangan gitu tuan-tuan. Malu kita. Malu depan Allah Ta'ala. Tuan-tuan yang ada masjid dah, apa lagi nak? Saya ni pusing satu Malaysia cari duit untuk masjid. Minta derma untuk masjid, nak aircon, cari aircon. Minta derma, dapatlah 20-30 ribu. Rumah terbakar, ada orang rumah terbakar, letak dalam Facebook, dapat 50 ribu orang baru ni. Baru satu hari letak dalam Insta Facebook je, 50 ribu masuk dalam akaun dia. Bukan akaun saya, akaun dia. Masuk. Dia kata cukup Ustaz, Alhamdulillah cukup lah untuk menampung kerugian saya nak tu. Terima kasih banyak-banyak. Tuan-tuan, nak bagi tahu, kita tolong orang macam tu. Masjid dah ada ni tengah nak buat masjid baru. Saya pergi kat mana bawah ni? Masjid surau dia orang, surau dalam kabin. Dalam kabin. Perempuan satu kabin, lelaki satu kabin. Tuan-tuan, Alhamdulillah tengah cari duit nak tu, kita bantu. Tuan-tuan dah ada dah, tak payah dah nak cari duit besar-besar. Datang je, bawa RM10 masuk akaun dalam tabung. Tu je lah. Nak apa lagi? Nak sejuk, aircon dah ada banyak. Nak apa lagi? Aircon. Nak apa lagi? Kipas besar. Cukup lah kipas besar ni, sejuk dah ni. Bubuh kipas besar kan terangkat kain pula. Orang tak pakai dah kipas besar sekarang ni, orang pakai aircon semua dah. Aircon, apa lagi? Kakak, nak apa kak? Mana ada saya jumpa masjid yang pakai apa ni? Gate, auto gate macam ni. Hanya berlaku dekat Bukit Pucung je. Tempat lain semua pakai tirai paling murah. Ni pakai ni. Pakai apa? Pakai auto gate. Boleh tersepit makcik ke depan tu. Jadi kak, datanglah. Rugi tak datang. Ni masjid kita. Pengurusi pula orang aktif. Apa lagi nak? Tuan-tuan, kita pakat-pakat bantulah. Saya pun bantu, tuan-tuan pun bantu. Kita bantu tempat kita. Saya cakap sebab kawasan saya Alhamdulillah, masjid rumah saya malam kalau tak Ramadan pun boleh dapat 7 ke 8 soft. Satu soft 120 orang. Depan satu lagi masjid Seri Putra Datuk Farid Ravi. Masjid dia tu sembang lah tuan-tuan. Masuk tu semua pembesar negara banyak tu. Tapi boleh datang. Dreba datang dah bos. Subuh-subuh datang. Ambil bos dia, datang semayang kat masjid. Dia tak pernah semayang subuh. Bila bos semayang subuh orang tua tu. Kan? Takkan bawa kereta turun dalam kereta. Bos naik atas semayang. Dia pun naik atas. Bila dah balik dalam kereta orang dua nak pergi ke Putrajaya. Kau semayang ni Mat? Semayang. Wuduk ambil tak? Allah lupa. Sebab dia tak pernah semayang. Dia kata sebelum ni dengan bos-bos sebelum ni tak pernah semayang. Mari bos baru ni semayang. Bos tu duduk kat Seri Putra. Jadi akhirnya Alhamdulillah jadilah geng masjid juga. Sebab driver tu kawan dengan TA ni. Dia kata aku memang betul kena bos macam ni. Tak pernah aku semayang subuh aku. Alhamdulillah lah dapat bos yang macam ni. Dulu bos dulu lepak KL selalu kelab malam. Ni dapat bos geng masjid pula. Alhamdulillah pelbagai jenis dia dapat. Tapi ini kali dia happy sebab dia kata waktu semayang ni datang. Dulu ada seorang KSU kawan saya kuliah lagi datang ni dengan driver dia KSU. Sekarang ni dia jadi KSU meeting Datuk Lokman KSU kanan. Datang dengar kuliah dia, telefon ustaz kat mana ni? Ada kuliah kat Bukit Pucung. Datang dia datang. Bila dia datang tu dia terkejut jugalah. Dia kata masjid cantik tapi tak ada orang ustaz lah. Tak ramai sangat orang. Malu kita. Dia orang PJ.
Masjid kat PJ itu penuh. Takkan nak salahkan pengungsi. Pengungsi bukan nak ambil kehadiran kat sini. Pengungsi sediakan fasiliti je. Kita buat yang terbaik. Kita kena bantu kita punya kawasan. Nabi dia bagi naik Madinah dengan masjid yang ramai. Jadi tuan-tuan kena buat kesedaran pada diri sendiri. Istiqamahlah dengan apa yang kita buat. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita. Apa yang baik itu daripada Allah, yang kurang daripada kita sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'assir ya mujib ad-da'wat. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wasallam. Allahumma